Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Saya membaca dan mendengar komen ataupun ceramah daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, semasa ceramah dia di PRK Kemaman malam tadi. Dia menyatakan bahawa orang muda-muda umur 21 sampai 40 tahun majoritinya menyokong PN, dan dia kata orang tua-tua tu yang umur 60 70 tu tak payahlah kalau mereka tak nak sokong, tak payah, kita pujuk, dia kata kita pujuk dia, tapi kalau dia tak nak sokong kita tinggalkan aja. Itulah lebih kurang kenyataan ataupun konten ceramah yang disampaikan oleh Presiden PAS. Dan dia juga kata bahawa tentera, dia kata pegawai kerajaan juga menyokong Perikatan Nasional. Saya tidak menafikan apa yang diperkatakan oleh Presiden PAS itu, kerana itulah yang berlaku kepada PRN 6 buah negeri dan juga PRU ke-15 yang lalu. Tapi saya nak beritahu Tuan Guru Jadi bahawa kebelakangan ini ataupun akhir-akhir ini sudah berlaku perubahan ketara kepada tahap sokongan pengundi-pengundi Melayu khususnya. Begitu juga dengan pengundi-pengundi muda, di mana kalau kita lihat dalam PRN ataupun PRK Kemaman, PRK Pelangai tu hari, kita lihat bagaimana ada kursi-kursi majoriti Melayu yang dimenangi oleh calon Barisan Nasional. Begitu juga pengundi-pengundi muda juga mula menunjukkan perubahan. Pegawai-pegawai kerajaan juga sudah pun sedikit demi sedikit kembali menyokong kerajaan perpaduan, kerana sebelum ini pegawai kerajaan takut-takut untuk menyokong kerajaan perpaduan, menyokong calon kerajaan perpaduan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana pegawai kerajaan dia termakan dengan momokan bahawa PN akan kembali menjadi kerajaan pada bulan Ogos, pada bulan September. Tapi sekarang ini pegawai kerajaan sudah sedar, orang Melayu sudah sedar bahawa PN itu tidak akan dapat menjadi kerajaan lagi kerana jumlah mereka sudah semakin berkurangan. Itu yang kita kata yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi dalam PRK Kemaman ini, kita merasakan bahawa trend yang sama akan ditunjukkan oleh pegawai kerajaan, di mana ratusan pegawai kerajaan yang kembali menyokong calon BN, calon kerajaan perpaduan itu dijangka meningkat kembali berbanding dengan PRU ke-15 yang lalu. Itu sebab saya merasakan bahawa peluang BN kerajaan perpaduan pada kali ini adalah lebih baik berbanding dengan PRU ke-15 yang lalu, di mana kita lihat calon PN Cik Alias Hamid menang besar. Berapa ribu tuan-tuan? 20,000 ke 30,000 lebih dia menang dengan majoriti yang besar. Tetapi saya yakin pada kali ini pertandingannya adalah lebih sengit berbanding dengan PRU yang baru lalu. Sebab itulah mereka PAS meletakkan Dr. Ahmad Samsuri untuk menyaingi ketokohan calon Barisan Nasional, iaitu Tan Sri Raja Afandi, kerana mereka bimbang ketokohan Raja Afandi itu, lebih-lebih lagi beliau adalah anak tempatan, akan menggugat sokongan pengundi-pengundi atas pagar. Pengundi-pengundi yang fanatik ataupun orang kata walaon itu memang sukar untuk gugat sokongan mereka, tetapi pengundi-pengundi atas pagar, pengundi-pengundi muda yang sebelum ini tertipu dan terperangkap dengan hasutan, fitnah dan pembohongan PAS dan Perikatan Nasional itu, saya kira mereka sudah mula berfikir dan sudah mula berubah. Dan
kita juga mengharapkan jentera kerajaan perpaduan supaya menumpukan kepada fokus kepada menerangkan kepada rakyat Kemaman mengapa PRK Kemaman ini diadakan. Kerana rakyat kadang-kadang tidak faham. Macam saya kata tadi, kepada pengundi walaon, pengundi fanatik itu tak payah terangkanlah. Mereka takkan menerima apa yang diperkatakan ataupun hujah-hujah daripada kita. Tapi kepada pengundi-pengundi atas pagar, pengundi-pengundi UMNO, pengundi-pengundi atas pagar yang tidak berparti, kita kena terangkan bahawa PRK Kemaman ini terpaksa diadakan, terpaksa kita membazirkan duit rakyat sehingga 4 hingga 5 juta, 3-4 juta hanya kerana apa? Kerana rasuah yang diamalkan ataupun yang dilakukan oleh calon PAS itu sendiri, itu oleh calon PAS dan jentera PAS itu sendiri. Jadi maksudnya kita kena terangkan kepada pengundi Kemaman dan seluruh rakyat Malaysia bahawa PAS ini adalah parti yang tidak lagi bersih, parti yang tidak lagi suci, parti yang tidak lagi berintegriti. Jadi inilah antara perkara yang perlu dimainkan, isu yang perlu dimainkan oleh Barisan Nasional, oleh Kerajaan Perpaduan, selain daripada kegagalan Kerajaan Negeri Terengganu untuk menyediakan kemudahan peluang pekerjaan, peluang ekonomi dan sebagainya. Dan saya juga ingin mengulangi apa yang saya perkatakan sebelum ini, di mana sebelum ini kita dengar Samsuri menyatakan bahawa Kerajaan Perpaduan di peringkat nasional ini gagal. Dia kata tak ada apa yang perlu dibanggakan, dia kata gagal. Dan antara kegagalan dia kata tak dapat lantik Menteri KPDN. Itu suatu hujah yang dangkal lah tuan-tuan. Sebab Menteri KPDN ini telah dibangku oleh Ahmizan dengan baik. Jadi tidak ada isu, Menteri tak ada. Cuma kalau dia kata kerajaan perpaduan itu gagal, saya nak nyatakan kepada Samsuri dan pengundi Kemaman bahawa kejayaan kerajaan di Terengganu yang dipimpin oleh Samsuri itu. Saya nak tanya rakyat negeri Kemaman, rakyat negeri Terengganu, apa peluang pekerjaan yang telah di-create ataupun yang telah disediakan oleh kerajaan di Terengganu? Dan apakah negeri Terengganu itu ekonominya begitu mantap, begitu baik? Apakah negeri Terengganu itu adalah setanding dengan negeri-negeri lain dari segi ekonominya, dari segi pendapatan per kapitanya? Saya nak tanya Samsuri. Samsuri dah perintah 6 tahun dah tuan-tuan. Sudah perintah, sudah jadi Menteri Besar Terengganu dah 6 tahun. Apa kejayaan-kejayaan yang dibawa oleh Samsuri? Selain daripada mengharapkan royalty. Kan? Kita nak tanya, apa pendapatan kerajaan di Terengganu? Berapa banyak pendapatan? Kalau tidak termasuk royalty ataupun wang royalty petroleum, Petronas itu. Kita nak tanya Samsuri. Jadi Samsuri kalau sebelum dia nak menuding jari mengatakan kerajaan pusat gagal, cuba cek, cuba muhasabah kerajaan yang dipimpin oleh Samsuri itu. Kerajaan itu kerajaan yang hebat ke, menyediakan peluang pekerjaan banyak ke, ekonominya semakin baik ke, pendapatan per kapita rakyat makin meningkat ke, berapa kedudukan dari segi jumlah kemiskinan di Terengganu, dan apakah Terengganu tergolong dalam negeri yang maju. Itu semua persoalan-persoalan yang perlu dijawab oleh Samsuri dan kita semua tahu jawapannya. Sebab itu bagi saya tidak ada sebab, tidak ada justifikasi untuk rakyat Kemaman mengundi PAS sekali lagi. Nak kata PAS berintegriti, PAS memang tak berintegriti. Dah 2 kali disabitkan dengan kesalahan rasuah sehingga ahli parlimen YB mereka dilucutkan jawatan. Nak kata dapat menyediakan kebajikan kepada rakyat, peluang ekonomi, peluang pekerjaan, pendapatan per kapita, tak juga. Jadi secara jelasnya bahawa rakyat Kemaman mesti membuktikan kepada Malaysia dan juga kepada PAS itu sendiri bahawa PAS itu adalah parti yang hanya bercakap kosong. Dan poin saya yang terakhir tuan-tuan, saya nak tanya rakyat Kemaman, apakah kerajaan negeri Terengganu di bawah pimpinan Samsuri telah menunaikan janji manifesto PAS sekian lama, iaitu apa? Melaksanakan hudud di negeri Terengganu, di negeri Kelantan dan negeri-negeri yang diperintah.
Apa yang mereka nak bagi alasan lagi? Dulu kata tak boleh nak laksana hudud sebab kerajaan pusat tak sama dengan kerajaan Terengganu. 33 bulan kamu jadi kerajaan, lalu duduk dalam kerajaan pusat, mengapa kamu tak laksanakan hudud? Ini jawapan yang mesti ditanya dan juga yang mesti diberikan oleh Samsuri. Jadi nak kata laksanakan Islam pun tidak. Nak berjaya melaksanakan ataupun menyediakan peluang pekerjaan ekonomi pun gagal. Jadi tak ada lagi alasan untuk rakyat negeri Terengganu mengundi calon PAS. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.